untuk datang ke rumah Allah SWT. Tambah-tambah lagi, sekarang ni musim agak sejuk, pagi tadi agak sejuk, agak mencabar juga. Kalau tidak ada kekuatan iman untuk ambil wuduk pagi-pagi, sedap tidur daripada ambil wuduk. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Allah memilih kita untuk bersama pagi-pagi ni, solat subuh berjemaah, kemudian duduk di majlis ilmu. Moga-moga hidup kita berkat pada Allah SWT. Hadirin hadirat sekalian, sebagai manusia biasa, memang kita ni diuji dengan manusia cinta pada kesenangan, manusia cinta pada kemewahan, manusia cinta pada banyaknya harta, dan manusia melarikan diri pada hambatan kemiskinan. Inilah yang digambarkan oleh seorang pemuda yang selama ini hidupnya dihambat dengan kemiskinan. Beliau berfikir, sampai bila aku nak menjadi orang miskin? Sampai bila aku nak jadi orang susah? Sampai bila aku nak jadi gembala kambing orang? Di situlah beliau terfikir, alangkah bagusnya kalau duit yang diperolehi daripada gaji yang ada ini dikumpulkan dan beliau belikan sepasang ekor kambing. Kemudian beliau mula menjaga kambingnya, dan kambingnya membiak begitu banyak, begitu cepat. Kehidupan beliau berubah menjadi seorang yang kaya, daripada seorang yang miskin menjadi orang kaya. Di kala itulah beliau membayangkan bagaimanakah kehidupan beliau dengan kekayaan yang dimiliki. Di kala itu beliau membayangkan bagaimanakah kenderaan yang akan beliau tunggangi dengan harta yang banyak ini. Begitu juga beliau membayangkan bagaimanakah bentuk rumah yang akan beliau diami dengan harta yang banyak ini. Dalam keadaan beliau membayangkan keindahan, segala keindahan yang ada ini, tiba-tiba beliau tersentak. Rupanya itu hanya satu lamunan sahaja. Dan beliau tersentak apabila dilihatnya seekor gajah yang besar sedang menuju ke arah beliau. Bimbang, cemas, takut, tersentak dalam lamunan dilihatnya seekor gajah yang besar dan menuju ke arah beliau. Lalu beliau tidak berfikir panjang, mencari jalan untuk menyelamatkan diri. Ditoleh kanan dan kiri, tidak ada ruang untuk menyelamatkan diri. Di hadapannya ada sebuah pokok yang besar. Lalu beliau berlari sekuat hati menuju ke arah pokok yang besar ini untuk menyelamatkan daripada gajah yang sedang mengejar beliau. Gajah mengejar, makin lama makin dekat. Orang ini berlari sekuat hati menyelamatkan diri pada gajah. Sampai pada pokok ini, beliau tidak fikir panjang, terus manjat pokok ini. Malangnya tuan-tuan, gajah yang mengejar beliau bukan berlalu pergi, sebaliknya menunggu beliau di bawah pokok, duduk di bawah pokok. Suasana makin bimbang. Gajah menunggu beliau, dan pokok yang dipanjat ni bukan pokok yang tinggi macam pokok Jack and Jill sampai ke langit. Pokok ni terhad ketinggiannya. Namun apabila beliau mendongak ke langit, dilihatnya sekawan lebah telah pun bersarang di situ. Bawah ada gajah, atas ada lebah. Lalu beliau menoleh sebelah belakang, dilihatnya lubuk yang penuh dengan buaya. Andai kata pokok ini tumbang ke arah tersebut, nasib beliau akan mati di bawah mulut buaya. Suasana makin cemas, makin bimbang. Lalu beliau menoleh sebelah kanan, dilihatnya segerombolan haiwan putih sedang menuju ke arah pokok. Di kala itu beliau amat berharap gerombolan haiwan putih ini akan menghalau gajah pergi. Malam sekali, malam. Harapan beliau meleset. Haiwan putih pula datang pada arah kanan, memakan pokok di sebelah kanan. Allah. Lalu beliau menoleh sebelah kiri, dilihatnya segerombolan haiwan hitam
datang ke arah pokok ini. Di kali itu beliau amat berharap haiwan hitam ini akan menghalau gajah dan juga menghalau haiwan putih. Namun demikian kata, harapan beliau juga meleset. Haiwan hitam ini pula makan akar pokok di sebelah kiri. Suasana makin cemas, bimbang. Masa terus berlalu. Di atasnya ada lebah, di bawahnya ada gajah, di belakangnya ada lubuk buaya. Banyak buaya ganas yang sedang menanti beliau. Kanan dan kirinya ada haiwan putih dan haiwan hitam yang terus memakan batang pokok pada kanan dan kiri. Andai kata beliau leka dengan masa yang ada ini, kemungkinan besar nyawa beliau tidak akan panjang. Pokok akan tumbang ke arah lubuk buaya. Tiba-tiba menitis sesuatu di atas bibir beliau. Dijilatnya rupanya madu yang manis. Madu yang berada di sarang lebah itu mula menitis. Dalam keadaan mula kebimbangan, kebimbangannya tadi mula hilang. Sebaliknya kehausan mula menguasai diri, sebab berlari menyelamatkan diri pada gajah ini. Lalu dibentangkan tangannya seluas-luasnya untuk menadah madu yang sedang menitis, dan dihirupnya madu ini sepuas hati. Dalam keadaan beliau leka kenakan madu, kemanisan madu. Dalam keadaan beliau leka kemanisan madu ini, beliau lupa pada gajah yang sedang menanti. Beliau lupa pada lebah yang sedang menanti. Beliau lupa pada lubuk buaya yang berada di belakang beliau. Dalam keadaan beliau leka menghirup madu ini, haiwan putih dan haiwan hitam terus makan akar pokok berkanan dan kiri. Dan akhirnya pokok ini tumbang ke arah lubuk buaya. Kesian, akhirnya beliau mati dipaham oleh buaya. Makcik cerita ni rekaan aja, bukan betul-betul. Makcik serius tengok. Cerita ni rekaan sahaja, Tapi inilah saya nak gambarkan kehidupan manusia, tuan-tuan. Inilah kehidupan manusia. Manusia berkhayal, manusia berangan-angan tinggi. Tiba-tiba dengan angan-angan ini manusia disentapkan dengan gajah yang mengejar ke arah beliau. Itulah kemiskinan, tuan-tuan. Dalam keadaan kita berkhayal, kita berangan-angan tinggi, namun hidup kita dihambat dengan kemiskinan. Kita melarikan diri pada kemiskinan, mengajak pokok yang kita panjang itu merupakan umur kita yang terhad. Tidak ada umur yang panjang sampai ke langit seperti mana pokok Jack and Jill. Pokok kita terhad. Haiwan putih dan haiwan hitam kanan dan kiri ini bagaikan siang dan malam yang memakan usia kita. Apabila masa berlalu, makin pendek usia kita, bukan makin panjang usia kita. Lebah yang ada di atas pokok ini adalah peringatan-peringatan yang Tuhan bagi. Sekali kita sakit, sekali-sekali kita kena senang. Dan Tuhan, bila kita senang, ramai orang yang lupa. Tapi kalau kita sakit, selalu kita ingat Allah SWT. Sebab itulah Rasulullah SAW menjelaskan, ingatlah Allah indar rakha, ingatlah Allah SWT dalam keadaan kamu senang. Nescaya Allah akan ingat kamu dalam keadaan kamu susah. Untuk ingat Allah dalam keadaan susah, biasa. Tapi ingat pada Allah SWT dalam keadaan senang, luar biasa. Manakala lubuk buaya yang ada di belakang itu, itulah gambaran balasan yang menanti mereka yang leka pada perintah Allah SWT, leka pada keseronokan dunia. Manakala madu yang menitis ini, itulah keindahan dunia. Dalam keadaan manusia mengejar keindahan dunia ini, kemanisan madu, madu yang manis, madu yang lazat, manusia lupa pada gajah yang menunggu. Manusia lupa pada lubuk buaya. Manusia lupa pada siang dan malam. Inilah gambarannya, tuan-tuan. Dalam kita mengejar kekayaan, menjauhkan diri pada kemiskinan, kita lupa ada halal dan haram. Kita lupa pada peringatan Allah SWT. Akhirnya siang malam silih berganti, tanpa kita sedari
umur kita berlalu pergi dijemput oleh Allah SWT, dan manusia mati. Di kala itulah dia baru ingat, Allah, aku dah mati ya. Jadi sebelum perkara ini berlaku, sebelum kematian menjemput kita, sama-samalah kita bersiap sedia untuk berhadapan dengan kematian. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cemerlang, orang yang hebat, apa yang disebutkan oleh Abu Ala al-Maududi, man dana nafsahu, those who enslave themselves to God, those who surrender himself to God. Mereka menyerahkan diri pada Allah sepenuhnya, secara total kepada Allah SWT. Wa amila lima ba'dal mauti, dan mereka melakukan amalan untuk kehidupan selepas kematian.